Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menggunakan kitab terjemahan kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam. Al-Qawlut Tam karangan Al-Imam Ibn Al-Imad Al-Aqfasi. Terjemahan dilakukan oleh Tuan Syekh Al-Marhum Syekh Zakaria Haji Ahmad Wan Besar, bekas ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah. Kita sampai pada masalah yang ke-26. Yaqulul musannif wal mutarjim rahimahumallah nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid darain amin. Syarat bagi makmum masbuk membolehkan potong bacaan Fatihahnya serta dikira mendapat rakaatnya. Ustaz urai tajuk dulu, iaitu apa syarat makmum yang mai lambat ni dia boleh potong bacaan Fatihah dia tak habis, terus rokok dengan imam serta dikira mendapat rakaatnya. Makmum mai lambat, bila dia mai imam dah nak rokok dah. Makmum yang mai lambat tadi pun Allahu Akbar, dia pun terus rokok dengan imam. Dia baca tak Fatihah? Tak baca. Dapat dah rakaat? Dapat. Dapat rakaat tersebut. Dapat rakaat tersebut. Nak dapat rakaat tersebut ada syarat ke? Macam mana pun dikira dapat, ada syarat. Semalam kita hurai, dia akan dapat rakaat tu. Nampak macam mudah ya. Oh, maksudnya dapat lah Ustaz. Dapat. Tapi sebenarnya ada 4 syarat. Sebelum kita baca satu-satu syarat ni, Ustaz saya hurai dulu 4 tu cara ringkas. Syarat nombor 1 cara ringkas, 2, 3, 4. Nombor 1, dia kena dan tamakninah dengan imam. Dia makmum hak mai lambat tadi, yang tak habis Fatihah, yang tak baca Fatihah tadi, untuk membuatkan dia mendapat rakaat, dikira rakaat itu rupanya ada 4 syarat. Nombor 1, dia kena dan tamakninah. Tamakninah ni apa? Tamakninah ni berhenti sebentar. Macam-macam definisi. Ada yang kata dia mestilah sempat rukuk bersama imam sekadar subhanallah. Ada yang kata dia mestilah sempat rukuk bersama imam sekadar satu lahzah. Ada yang kata dia mestilah sempat rukuk bersama imam, dia kena macam ni. Imam rokok Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Dia kena berhenti sepenuhnya anggota badan dia. Dia tak ada duk angkat tangan perbetul waktu rokok tu, duk perbetul apa tak. Dia kena seluruh anggota badan dia berhenti walaupun 1 saat. Yang tu sudah dikira tamakninah. 1 cukup. No? Kita apa yang tu lagi kita tengok. 1, dia mesti sempat tamakninah dengan imam.
Dua, imam mestilah tidak berhadas kecil ataupun tidak berhadas besar ketika menanggung bacaan Fatihah makmum yang main lambat tadi. Tadi makmum tadi main lambat kan? Dia main lambat, kita namakan dia makmum masbuk. Dia main lambat, dia ni makmum masbuk. Bila dia main lambat, imam tanggung Fatihah dah. Sebab makmum yang lambat tadi dia tak baca Fatihah. Syarat yang kedua untuk imam tanggung Fatihah tadi, ketika imam nak tanggung Fatihah tadi, dia mestilah dalam keadaan tidak berhadas besar dan tidak berhadas kecil. Kita mungkin rasa pelik, kita kata ustaz, agak-agak lah ustaz, takkan jadi imam tak ada ayat semayang kot? Jawapan dia ialah ya, takkan berlaku benda tu, jarang sangatlah. No? Sejuta keadaan mungkin sekali akan berlaku daripada sejuta keadaan, no? Jarang sangatlah satu orang dia jadi imam tak ambil semayang. Pelik tu. Ataupun satu orang dia jadi imam, dia berhadas besar. Itu pun lagilah terlampau pelik. Tapi benda tu boleh tak? Ada kemungkinan tak berlaku? Ada kemungkinan. Kamu akan jumpa satu hari nanti, tuan-tuan akan jumpa satu hari nanti dalam hidup tuan-tuan, sama ada tuan-tuan jadi imam ke, jadi makmum ke, sekali mungkin seumur hidup akan berlaku tu imam rupanya tak ada ayat semayang. Tu imam rupanya tak ada ayat semayang. Lepas tu tadi kita masbuk. Tadi waktu semayang dengan tok imam tu, semayang Zuhur, kita masbuk, kita main lambat satu rakaat. Bila kita masbuk tadi, imam tanggung Fatihah kita. Kita Allahu Akbar, imam dah rokok. Kita pun terus rokok sebab kita makmum masbuk. Imam tanggung Fatihah kita. Tiba-tiba baru kita tahu imam buat pengumuman, dia terlupa dia sebenarnya tidak berwuduk. Maka tadi Fatihah kita siapa tanggung? Imam. Maka bila imam tak sah, kita yang masbuk tadi pun tak sah. Orang lain ustaz, orang lain yang tu perbahasan lain, saya tak mau sebut lagi. Yang mana yang tidak masbuk daripada awal semayang, mereka baca Fatihah sendiri di belakang imam, yang tu perbahasan lain. Ni yang makmum masbuk ni. Dia kena ulang. Sebab apa? Sebab imam tak mampu tanggung Fatihah dah. Sebab apa imam tak mampu tanggung Fatihah dah? Sebab imam itu rupanya berhadas kecil atau besar. Syarat yang kedua untuk seorang imam boleh tanggung Fatihah mana-mana makmum yang masbuk, imam tu mestilah tidak berhadas kecil dan tidak berhadas besar. 2. 3. Disyaratkan imam itu tidak lupa ia membaca Fatihah. Disyaratkan imam tu sendiri memang dia baca Fatihah. Yang ni pun sama, tuan-tuan akan kata takkan imam tak baca Fatihah ustaz? Memang pun jarang sangatlah berlaku imam tak baca Fatihah. No? Selalunya imam akan ingatlah Fatihah ni, imam akan ingat. Okey dah. 3. Syarat yang keempat ni kita tak masuk lagi tau, saya tak baca lagi. Saya terang dulu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah. Saya terang dulu untuk tuan-tuan puan-puan faham. Apakah syarat imam boleh tanggung Fatihah makmum yang masbuk? Ada 4 syarat. Syarat yang keempat, hendaklah rakaat makmum yang masbuk, hendaklah rakaat yang makmum masbuk dapat itu adalah rakaat yang dikira bagi imam. Kalaulah rakaat itu adalah rakaat yang tidak dikira bagi imam, seperti imam naik rakaat yang kelima semayang asar, maka itu rakaat tambahan bagi imam, maka makmum yang masbuk itu tidak sah
ikutannya. Makmum yang masbuk itu tidak sah ikutannya. Macam ni. Tu imam sembahyang asar. Asar berapa rakaat? 5 ke 6? Amboi, teruk sangat. Kan? Asar 4 rakaat. Imam sembahyang asar 4 rakaat. Bila cukup 4 rakaat, sepatutnya imam bangun daripada sujud kedua, imam tahiyat akhir. Tapi bila dah cukup 4 rakaat, imam bangun daripada sujud yang kedua, imam naik rakaat yang ke-5. Imam naik rakaat yang ke-5, mailah hamba Allah seorang ni tak tahu apa, makmum masbuk. Mai langoi pula. Mai ni awang ni mai lambat. Nyek duk main duk melenggang. Imam dengan semua makmum bangun rakaat berapa? 5. Makmum pun semua ikut. Contoh ni nak bagi faham ni, makmum pun semua ikut bangun rakaat ke-5. Dia ni pun main, imam pun rokok dah. Waktu kawan ni duduk tengah jalan, imam Allahu Akbar. Hak makmum masbuk ni dah lah lambat, rakaat ke-5 pun lambat lagi. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum yang masbuk tadi ni, dia mai rakaat yang ke-5 dah. Iaitulah rakaat tambahan bagi imam, bukan rakaat yang asal. Makmum masbuk tadi dia mai lambat, dia dan tak Fatihah? Tak dan. Dia tumpang Fatihah imam. Sedangkan imam ketika itu bukanlah rakaat yang asal, tetapi rakaat tambahan. Maka imam yang rakaat ke-5 tadi, dia tak boleh tanggung Fatihah makmum masbuk tadi. Sebab apa? Sebab rakaat ke-5 itu ialah rakaat tambahan, bukan rakaat asal imam. No? Maka solat kawan ni tadi ni, solat dia tak batal, cumanya satgi dia kena tambah berapa? Dia nak kena tambah berapa? Tuan-tuan jawab. Saya pun tak dengar tuan-tuan jawab pun. Kan? Kalau tuan-tuan faham, makmum yang masbuk, imam rakaat ke-5, makmum tadi tak baca Fatihah, dia duk sangka imam boleh tanggung Fatihah dia, sedangkan imam tak boleh tanggung sebab rakaat ke-5 dah. Imam pun habis tahiyat, imam bagi salam. Dia ni sekena tambah 3 ke 4? Jawapan dia tuan-tuan, pakat jawab. Jawapan dia, orang ni kena tambah 4, bukan 3. Dia kena tambah 4, no? Bukan 3 rakaat. Dia kena tambah 4. Macam semayang balik daripada awal, no? Sebab apa dia macam semayang balik daripada awal 4? Sebab tadi walaupun dia sempat rokok dengan imam, tapi imam tak mampu tanggung Fatihah makmum masbuk tadi, kerana rakaat imam itu adalah rakaat yang ke-5. Habis, selesai. 4 syarat. Faham tak 4 syarat tu? Faham insya-Allah. Jom kita baca pula. Baca ni biasalah, kalau tuan-tuan dah faham, tuan-tuan perempuan dah faham 4 syarat tu cukup. Baca ni biasa, macam yang saya sebut daripada awal, pengarang dia akan masuk dalam dengan khilaf, dengan apa, no, biasalah tu. Okey, kita tengok, no. Okey, kita tengok, kita baca, mengambil keberkatan kitab tuan-tuan guru dulu. Saya baca balik ke surat 15, masalah yang ke-26. Saya baca balik tajuk dia. Syarat-syarat bagi makmum masbuk membolehkan potong bacaan Fatihah serta dikira mendapat rakaatnya. Bila saya baca tajuk tu, tuan-tuan bayang balik yang saya duk terang tadi ni, daripada awal sampai habis. Makmum ni mai lambat, dan bila dia mai lambat, dia tak dan baca Fatihah, imam dah sedang rokok. Boleh tak makmum ni terus rokok dan potong bacaan Fatihah? Jawapannya boleh. Makmum masbuk boleh. Dia terus rokok dan dapat rakaat, dapat dikira 1 rakaat.
Untuk makmum masbuk dapat rakaat, mai lambat tak baca Fatihah, imam tanggung Fatihah, makmum masbuk, ada syarat tak? Jawapan dia ada syarat. Berapa syarat? 4. Kita baca. Dibolehkan makmum masbuk memotongkan bacaan Fatihahnya. Apa maksud memotong bacaan Fatihah? Dia tak habis. Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim pun tak sempat baca. Allahu Akbar, makmum masbuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus rukuk. Bismillah pun tak baca. Boleh tak? Boleh. Dapat rakaat dengan 4 syarat. Dibolehkan makmum masbuk memotongkan bacaan Fatihahnya serta mendapat ia ni siapa? Makmum yang masbuk tadi. Rakaatnya, rakaat makmum tadi. Itu dengan beberapa syarat, 4 syarat. 1. Yang kita nak baca ni tuan-tuan jangan risau. Kalau tuan-tuan tak faham pun tak apa. Yang saya dah hurai dah tadi ni. Sebab yang ni dia akan masuk khilaf. Biasalah nah. Bila dia masuk khilaf, dia bahas. Kadang-kadang orang yang asas tak kuat, dia jadi tak faham tu. Tadi faham dah terang yang 4 tadi kan. Okey. Kita cuba. Bismillah. Syarat yang pertama, hendaklah makmum itu sempat bertamakninah. Ini senang aja. Makmum tu kena dan tamakninah bersama imam, makmum yang masbuk tadi. Tamakninah di mana? Tamakninah di rukuk. Makmum itu sempat bertamakninah di dalam rukuknya sebelum imam bangun daripada had sekurang-kurang rukuk. Maka jika imam mula hendak bangun daripada had sehabis sempurna rukuk, sedangkan ia sempat bertamakninah, ia tu makmum masbuk tadi sempat bertamakninah pada ketika imam sedang bangun daripada rukuk sebelum ia tinggal daripada hadnya, maka makmum itu dikira mendapat rakaat. Tak faham tu baca ni macam ni, terang senang macam ni. Senangnya semangat pula kan. Senangnya ialah makmum masbuk tadi sempat tamakninah dengan imam, selesai. Ni tengok tangan tangan kanan saya ni imam, tangan kiri saya makmum. Ni tak mu hak main lambat tadi ni. Allahu Akbar, imam habis dah Fatihah surah apa semua, Allahu Akbar, rukuk. Makmum masbuk main lambat, dia pun Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nampak sat je. Sat saja. Saya ulang saya tak terang dah, saya ulang aja. Tengok betapa sekejapnya yang depa ni dapat. Kok ni lah kamera kok mana? Nak kena beli hak mahal sikit, hak yang apa? Ni media. Tu dia tunduk sampai ni. Kena beli hak kamera hak jalan tu kan. Okey. Tuan-tuan. Ni imam ni makmum. Tuan-tuan tengok betapa sekejapnya dia sempat tamakninah. Allahu Akbar, makmum imam pun rukuk baca subhanallahil azim. Dia ni main lambat. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sat ya. Sekali lagi. Allahu Akbar. Tengok makmum Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. 1 saat je cukup. Ataupun hak kita duk baca panjang-panjang tak saat ni benda apa? Hak kita baca panjang-panjang ni Imam Ibn Imad nak bagi tahu, sekiranya makmum masbuk tadi sempat untuk bersama dengan imam sekadar had yang paling had yang paling sempurna untuk dikira rukuk tadi ni. Macam mana tu? Macam ni. Tangan sekali lagi saya buat contoh tangan Allahu Akbar, imam dia rukuk. Tengok tangan saya Allahu Akbar. Macam tu. Sekali lagi, imam Allahu Akbar, makmum masbuk mai Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah.
Macam tu. No? Kira imam macam ni rokok, makmum masbuk Allahu Akbar macam tu. Dia maksudnya sikit saja yang dia sempat tu. Tu dah dikira mendapat rakaat. Saya baca balik pelan-pelan, tuan-tuan bayang hak saya cerita tak sah. Hendaklah makmum itu sempat bertamakninah di dalam rokok sebelum imam bangun daripada had sekurang-kurang rokok. Inilah had sekurang-kurang rokok ni. Maka jika imam mula hendak bangun, semua benda ni setengah saatnya tuan-tuan. Dia punya perbezaan dia tu, perselisihan tu setengah saatnya. Seolah-olah makmum masbuk ni dan dengan imam setengah saat sahaja. Tu mudah. Kalau nak spesifik yang mudahnya, seolah-olah makmum masbuk ini sempat dengan imam setengah saat saja. Imam dah bangkit dah, imam waktu tu dah bangkit. Maka dikira sempat rakaat itu. Daripada had sekurang-kurang rakaat, maka jika imam mula hendak bangun daripada had sehabis sempurna rakaat, sedangkan ia sempat bertamakninah pada ketika imam sedang bangun daripada rakaat sebelum ia tinggal daripada hadnya, maka makmum itu dikira mendapat rakaat. Allahu Akbar, makmum imam rakaat. Dia ni pun main lambat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Dia macam tu lah, macam tu. Okay. Payahlah ustaz, tak tahu dan ke tak tadi ustaz. Dan jika syak makmum, tu dia, tok guru jawab dah. Tahu dah. Kalau duk berasa ragu-ragu, dan kau tadi ni berasa macam. Dan jika syak makmum, adakah dia sempat bertamakninah serta imamnya? Makmum masbuk tadi dia syak isdan ke tak? Sebelum ia bangun daripada had sekurang-kurang rokok atau selepas dia duk syak. Tadi dan tamakninah sebelum ke selepas had sekurang-kurang rokok imam? Had sekurang-kurang rokok imam. Makmum masbuk tadi duk was-was, sempat ke tak sempat tamakninah dengan had sekurang-kurang rokok imam? Kalau dia syak, mengikut qaul pendapat yang sahih, tidak dikira mendapat rakaat. Maka dengan ini wajiblah di atasnya tambahkan satu rakaat selepas imam memberi salam. Dan hendaklah sujud sahwi mengikut pendapat Al-Imam Al-Ghazali, dan berkata Al-Qadhi Al-Husain tidak dituntut sujud sahwi. Ikutlah, buat sujud sahwi pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi dalam mazhab Syafi'i, siapa yang ragu-ragu dia dan ke tak dan, dia syak, siapa yang syak tadi dia dan ke tak dan rokok ataupun tamakninah dengan sekurang-kurang had sekurang-kurang rokok imam, maka dia dikira tidak dan. Senang itu lah, kira tak dan. Tambah satu lagi, tenang hati kita. Nombor 2, janganlah ada imam itu berhadas kecil atau besar, dan janganlah ada ia kafir. Ia tu tulis tuan-tuan, siapa yang ada buku, tuan-tuan dan perempuan yang ada buku, tulis ia tu ia imam. Imam mestilah tidak hadas kecil, tidak hadas besar, dan tidak kafir. Yang ni lagi pelik. Imam murtad lepas tu pergi jadi imam, ataupun imam Cina, bukan Islam lah, sebut Cina pun ada yang Cina Islam kan. Imam tu bukan Islam, mai jadi imam. Pasal apa ni yang cantik dia? Suara sedap ustaz. Pelik sangatlah tu, yang tu 10 juta pun payahlah nak berlaku. 10 juta keadaan payahlah nak berlaku. Maka jika adalah imam itu berada salah seorang daripada mereka tidak boleh menanggung daripadanya, dan makmum itu tidak dikira mendapat rakaat kerana imam itu tidak boleh menanggung. Makmum masbuk tadi dia tak batal semayang dia tak batal.
Tetapi rakaat itu saja tidak dikira. Hak tu je. Mayang ni tak batal. Habis ya. Nombor 3. Syarat yang ketiga, disyaratkan imam itu tidak lupa ia tu imam membaca Fatihah. Ustaz buat contoh, tengok. Contoh imam tu lupa baca Fatihah. Macam ni, ustaz buat contoh, boleh? Tu imam semayang apa pun tak apa, semayang maghrib, boleh? Rakaat ketiga cukup dah 3 rakaat. Sepatutnya tu imam tu bangun daripada rokok yang kedua. Rakaat ketiga tu, rokok yang kedua, tu imam sepatutnya duduk tahiyat akhir. Tapi tu imam bangun tambah, dia naik rakaat keempat, padahal semayang maghrib. Tu imam naik rakaat yang keempat, semayang maghrib, mailah makmum masbuk lambat tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum masbuk ni mai Allahu akbar, dia takbiratul ihram, Allahu akbar. Imam rakaat ke berapa ni? Imam ni rakaat ke-4. Semayang apa? Maghrib. Semayang maghrib. Rakaat tambahan. Rakaat tambahan. Ataupun tak payah rakaat keempat, imam tu semayang maghrib rakaat ketiga pun boleh juga. Dua-dua contoh boleh. Imam tu semayang maghrib rakaat ketiga, dia naik termenung, enjin buat rosak. Ataupun termenung, order mutabak tak sampai, duk geram kan, duk termenung, pi mana dia ni, pi mana PKP mu takkan tak boleh buat kot mutabak, duk ralik buat apa. Imam naik rakaat ketiga, sepatutnya imam baca Fatihah perlahanlah. Imam otak ni penuh dengan masalah serabut, dia fikir apa tu? Allahu akbar, dia rokok. Imam rokok. Mai makmum masbuk tadi ni, bukan rakaat keempat, rakaat ketiga makmum masbuk. Imam rokok, dia pun Allahu akbar, dia rokok sekali imam. Makmum masbuk dan tak baca Fatihah? Tak dan. Imam rakaat ke berapa? 3 semayang maghrib. Rakaat itu rakaat tambahan ke rakaat asal imam? Rakaat asal imam. Maksudnya imam cukup tak syarat untuk tanggung bacaan Fatihah makmum tadi? Cukup. Sebab yang tu rakaat asal imam. Pasal apa imam tu tak boleh tanggung juga rakaat makmum masbuk tadi? Pasal imam tak baca, imam lupa baca Fatihah. Habis semayang bagi salam, duk wirid, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha, astaghfirullah, bunyi astaghfirullah hak dua kuat lagi, panjang lagi, astaghfirullah, bunyi panjang tu imam. Bila pun tanya, awak imam tadi rakaat ketiga tak baca Fatihah, rakaat ketiga tadi tak baca Fatihah, maka hak mai lambat tadi, makmum masbuk tadi mai rakaat yang ketiga, sepatutnya dia tambah 2 aja sebab dia dan rokok dengan imam, tapi dia kena tambah 3. Sembahyang dia tak batal. Siapa faham, fahamlah. Yang tak faham, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tengok syarat yang keempat. Panjang ni. Hendaklah rakaat yang makmum masbuk dapat itu ialah rakaat yang dikira bagi imam. Ini hak tadi yang kita cerita tadi ni. Dan jika bangun berdiri imam kepada rakaat yang kelima pada semayang 4 rakaat, dia bangun pi tambah jadi 5 imam tadi, atau kepada rakaat yang keempat pada semayang maghrib dengan lupa, maka membaca ia dan rokok, kemudian makmum yang masbuk mengikutnya, padahal ia mengetahui rakaat itu lebih, nescaya tidak sah ikutannya itu. Tetapi jika ia tidak mengetahui demikian rakaat itu lebih, nescaya sahlah ikutannya itu, tetapi tidak dikira rakaat itu baginya. Jadi ni dia masuk kuih banyak ni.
Ustaz sebut satu je. Kalau makmum masbuk tu tak tahu yang tu adalah rakaat lebih, maka dikira rakaat itu bagi makmum masbuk itu cukup. Demikian juga jika rokok seorang imam dan tamakninah ia padanya, dan selepas itu bangun ia pula untuk beri'tidal, kemudian teringat ia bahwasanya ia terlupa membaca tasbih di dalam rokoknya, maka kembali rokok semula kerana ia sangka perbuatan itu harus baginya. Kemudian datang makmum masbuk tadi mengikut imam, mengikut imam yang rokok kali kedua. Imam tu rokok kali kedua sebab lupa, tanpa menyedari perbuatan imam itu, dan bertamakninah ia sertanya. Bertamakninah ia ni tulis di situ makmum masbuk. Sertanya serta imam yang rokok pada rokok yang kedua kerana lupa, tulis dekatnya. Sertanya ni serta imam, dia pi rokok sekali dengan imamnya tu, imam yang rokok kali kedua, rokok yang kedua kerana lupa, sertanya pada ini rokok, maka sahlah ikutannya, tetapi tidak dikira rakaat itu baginya. Nampak? Tapi rakaat tu tak kira. Tu dia. Ni dia lagi rumit ni. Saya tak tahu saya nak terang ke tak, no? Tuan-tuan, masalah-masalah inilah yang saya kadang-kadang nak terang ke tak terang. Sebab berdasarkan soalan yang orang duk tanya kan, yang sangat asas pun hari ni ramai yang tak tahu. Ni kalau saya hurai ni sagi jadi hak asas tadi faham dah. Hurai-hurai ni jadi kan. Jadi saya rasa tak perlu kot hak rumit macam ni kan. Rokok 2 kali, no? Kita tengok masalah yang terakhir untuk tengah hari ni, insya-Allah. Masalah yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum ada masa membaca Fatihah, tetapi ia seorang pembaca yang lambat dari semula jadi lagi. Tu dia ayat orang dulu. Macam ni. Makmum ni mai awal, bukan makmum masbuk. Imam takbiratul ihram, dia pun takbiratul ihram. Imam Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar, mai awal. Imam baca Fatihah, makmum dengarlah. Bismillahirrahmanirrahim, makmum dengarlah. Laddallin, amin. Lepas tu imam akan baca surah Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Imam pun surah pendek. Makmum tadi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Makmum. Lepas tu dan tak? Tak dan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ar-Rahmanir Rahim. Baru Ar-Rahmanir Rahim. Imam Allahu Akbar. Makmum tadi ni bukan masbuk, dia mai daripada awal. Apa dia nak buat? Ayuh kita baca. Tengok macam mana apa ini tulis dalam ni. Jika makmum ada masa yang luas cukup untuk membaca Fatihah, tetapi ia termasuk di dalam golongan pembaca yang lambat dari semula jadi lagi, jika imam rokok sebelum ia sempurna, ia ni makmum hak lambat tadi, makmum yang baca lambat, bukan yang mai lambat. Tulis kat situ, sebelum ia, tulis kat situ makmum yang baca lambat, bukan masbuk lah, baca lambat. Sebelum makmum sempurna bacaan Fatihahnya, maka makmum ini tidak dikira muqassir. Muqassir, siapa yang pandai bahasa Arab, mim, qaf, sad, ra. Muqassir. Muqassir ni cuai. Makmum ni tidak dikira cuai, sebab dia main lambat, dia bukan cuai. Dia main lambat takbiratul ihram selepas imam lagi. Okey. Sesiapa yang lambat bacaan Fatihahnya disebabkan bacanya lambat, dia tidak dikira muqassir,
dan masalah ini mengikut satu pendapat ia diharuskan, dibolehkan memotong bacaan Fatihahnya dan terus rokok bersama imam, seperti masalah makmum yang tidak sempat membaca Fatihah serta imamnya melainkan sebahagiannya. Tapi kita tak mau tengok pendapat tu. Yang tu bukan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, bukan pendapat yang asah. Akan tetapi mengikut qaul pendapat yang asah, bukan asah ni ataupun asah, bukan asah. Alif ada hamzah atas tu, sad ha. Asah. Makmum yang mai takbiratul ihram selepas imam, dia mai awal tapi baca Fatihah lambat. Apa dia kena buat? Mengikut pendapat yang asah seperti tersebut dalam Kitabur Rawdah dan lainnya, bahawa makmum itu hendaklah habiskan Fatihahnya. Dia boleh habiskan Fatihah dan boleh lambat terkebelakang dari imam. Dia dikira uzur, dia dikira diberi keuzuran. Imam dah rokok, makmum hak baca lambat, mai awal baca lambat tadi, dia tak rokok lagi. Kemudian imam i'tidal, sami'allahu liman hamidah, dia ni baru ghairil maghdubi alaihim. Dapat dah rakaat? Imam rokok dah, imam sujud pula, Allahu akbar waladdallin, baru makmum ni rokok, Allahu akbar. Dia rokok seorang-seorang ke dia rokok dengan semua jemaah? Dia rokok seorang-seorang. Dapat tak rakaat? Dapat. Kerana dia ni bukan masbuk, dia mai awal, dan kerana yang kedua, bacaannya lambat. Kerana bacaannya lambat, maka dia diberi keuzuran untuk dia lambat. Maka dia rokok seorang-seorang, sami'allahu liman hamidah seorang-seorang, Allahu akbar, kejar imam. Dia dapat imam waktu sujud yang pertama tadi ni, maka dikira rakaat dia. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.